apa khabar kepada para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera dan sentiasa tabah dalam menghadapi situasi Perintah Kawalan Pergerakan sehinggalah 28 hari bulan April 2020 nanti. Okey, stay at home. Okey, jangan keluar rumah, ya. Kalau kata dalam satu family tu, kalau nak keluar rumah untuk membeli barang keperluan, biarlah ketua keluarga saja yang keluar. Dan kepada encik suami, pakcik-pakcik, encik bapa yang nak keluar untuk membeli barang-barang keperluan rumah, okey, sentiasa ingat ikut prosedur, ya. Sentiasa jarak dengan orang ramai, apa orang kata 1 meter penjarakan dia. Dan kalau boleh selepas keluar, selepas tu bila pulang ke rumah, jangan lupa jangan sentuh apa-apa, jangan sentuh anak, jangan sentuh isteri, ya. Terus pergi mandi, dan apa pakaian anda semua mestilah kena dibasuh dululah. Okey, kita tak nak orang kata penularan wabak COVID-19 ini nanti terkena kepada ahli keluarga anda. Okey, bahaya tu, ya. Baiklah saudara, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah seram. Menarik sebenarnya kisah ni bagi Brother Fai lah. Jadi kita dengarkan sama-sama kisah yang bertajuk Bangunan Plaza Lama. Nama saya Rohaizat. Saya berumur 27 tahun. Saya sudah berkahwin dan kini menetap di sebuah bandar di Selangor. Saya dan isteri saya mempunyai bisnes sendiri dan kami hanya bekerja berdua. Kami mempunyai ofis sendiri di sebuah bangunan yang agak lama di Selangor. Bangunan tu mempunyai banyak lot-lot kecil untuk disewa. Namun tempat tu tidak mendapat sambutan. Hanya di tingkat bawah saja yang adalah beberapa lot kedai telah disewa. Namun tetap tidak penuh. Dan bangunan itu memang tak meriah kerana tak ramai orang ke sana. Saya menyewa ofis di tingkat yang paling atas sekali kerana harga sewanya tersangatlah murah. Di pejabat, saya langsung tidak memakai pekerja. Saya hanya mencari ejen yang hanya kerja dari rumah, iaitu promoter online. Di ofis, selalunya hanya saya dan isteri saja yang bekerja lah. Kadang-kadang ada kawan-kawan datang. Kadang-kadang saya bawa anak-anak bersama datang ofis, kerana kami selalu buat kerja di ofis kadang-kadang sampai lewat malam. Okey, saya akan ceritakan beberapa pengalaman seram yang kami lalui di bangunan ini. Pada mula-mula sekali saya menyewa di sini, segala kerja renovate, wiring, elektrik, semuanya saya buat sendiri. Siap pasang aircon lagi. Lain-lain cuma buat simple-simple aja lah. Janji selesa bekerja. Lagipun yang duduk di ofis tu hanyalah saya dan isteri saya saja. Saya ambil masa seminggu untuk saya siap sepenuhnya renovate ofis tersebut. Sepanjang proses renovation selama seminggu, isteri saya memang sangat jarang datang tengok saya buat kerja renovation. Sebab biasanya dia hanya duduk di rumah dan buat kerja di rumah. Kerana waktu tu kami masih belum lagi ada office lah. Lagipun kat rumah saya ada 2 orang anak kecil yang masing-masing berumur 3 tahun dan 5 tahun. Baiklah, pengalaman yang pertama. Pada hari terakhir selepas proses renovation siap, saya hanya duduk santai-santai di office, tengok movie, kadang-kadang surf internet. Jadi agak lama jugalah saya duduk relax-relax di office tu. Lebih kurang dalam pukul 5 macam tu lah. Saya duduklah sekejap di sofa, baring-baringkan kepala dan rehat-rehat. Tiba-tiba saya terlena pula. Tidur mati pula tu.
Memang lama saya tidur. Tengah-tengah syok tidur, tiba-tiba saya terdengar dentuman berkali-kali, sangat kuat. Dum, dum, dum. Saya terjaga. Saya tengok pintu saya, seakan-akan ada orang tendang dengan kaki sekuat yang mungkin, sehingga kan macam nak tercabut pintu ofis tu. Waktu tu memang agak ketakutan jugalah. Namun saya beranikan diri. Saya bersuara, "Siapa tu?" Sejurus saja selepas saya bersuara, tiba-tiba bunyi dentuman tu dah tak ada lagi. Cepat-cepat saya pergi ke arah pintu dan buka pintu tersebut. Saya tengok di luar, langsung tak ada apa-apa. Saya pun hairanlah. Selepas bunyi dentuman tu hilang, tak sampai beberapa saat, saya terus buka pintu. Sepatutnya orang yang menendang pintu ofis saya tu masih ada di sekeliling kawasan tersebut. Puas saya cari atas bawah, kiri kanan, memang tak nampak sesiapa pun. Sunyi, sepi. Langsung tak ada orang. Gelap gelita. Saya capai phone saya dalam poket dan saya on phone. Alamak, dah pukul 11 malam rupanya. Patutlah gelap aja. Lagipun tempat tu memang sunyi. Saya pun terus ambil kunci kereta, kunci ofis dan terus pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, perkara seram tadi terus bermain di fikiran, kerana saya hairan kalau ada orang yang sengaja mengusik saya. Tak mungkin dia boleh lari dengan begitu pantas, kerana di kawasan ofis tersebut langsung tiada sudut-sudut yang boleh bersembunyi. Lift dan tangga pula agak jauh. Kalau yang mengusik itu juga adalah penyewa di bangunan tersebut, kenapa langsung tak dengar pintu terbuka dan tertutup? Kenapa langsung tak dengar apa-apa? Saya memang sangat hairan. Berbagai soalan terus bermain di minda saya. Keesokan hari, saya beli 2 buah CCTV dan juga 1 set magnetic access door. Dan untuk menguatkan lagi security, saya upah pula orang untuk memasang pintu grill besi di ofis saya. Dipendekkan cerita, semua tu selesai dipasang. Saya letak sebuah CCTV di luar yang menampakkan depan ofis saya, iaitu pintu masuk lah. Satu lagi saya letak di dalam ofis, in case kalau ada apa-apa kejadian yang tak diingini lah. Magnetic access door saya letak di pintu ofis. Jadi hanya orang yang mempunyai access card saja yang boleh masuk ofis. Selepas siap kesemuanya, saya terus pulang ke rumah. Dipendekkan cerita, hari-hari berikutnya saya dan isteri saya mula bekerja di ofis tersebut. Anak-anak di rumah biasanya kakak ipar saya yang jaga, sebab kakak ipar hanya tinggal di sebelah rumah. Kebetulan kakak ipar adalah suri rumah sepenuh masa. Pengalaman yang kedua, ini pun menarik juga ni. Sudah setahun lebih kami bekerja di ofis tersebut. Dan sepanjang kami bekerja di sana, sebenarnya tersangat banyak gangguan yang kami lalui. Jadi di seksyen pengalaman nombor 2 ni, saya hanya ceritakan gangguan-gangguan kecil yang kami lalui. Kami ni sebenarnya selalu jugalah pulang lewat malam. Tak adalah lewat sangat. Biasanya paling lewat pukul 10 malam lah macam tu. Pada satu malam tu, kami pernah kena ganggu ketika tengah menunggu lift. Waktu tu kami pulang pukul 10 malam. Ketika kami sedang tunggu lift sampai, saya terdengar seakan-akan ada seseorang di belakang saya sedang berlari sangat laju. Kedengaran seperti dia berlari dari jauh dan menuju ke arah belakang saya. Sangat laju. Apabila bunyi larian tu sampai di belakang saya terkejut dan terus berpaling ke belakang.
Alangkah terperanjatnya saya apabila saya lihat langsung tak ada apa-apa di belakang saya. Isteri saya pun tegur saya, "Kenapa ni bang?" Saya balas, "Awak tak dengar ke tadi ada orang berlari?" Isteri pun balas, "Ish, mengarutlah awak ni. Saya tak dengar pun." Memang sah, saya dah terkena gangguan. Okey, gangguan seterusnya berlaku kepada isteri saya pula. Ofis saya ni sebenarnya tak ada tandas. Jadi, kalau nak lepaskan hajat, terpaksa guna tandas awam di luar di tingkat yang sama. Setiap tingkat ada satu tandas. Jadi, tandas ni agak jauh lah. Kadang-kadang kalau waktu malam, seram juga nak pergi tandas sorang-sorang. Tapi al-maklum, perempuan, sesetengah perempuan kuat pergi tandas. Bini saya pun sama, kuat pergi tandas. Dipendekkan cerita, pada satu malam tu, isteri saya tak tahan nak terbuang air besar. Dia pun terus pergi tandas. Sampai je kat tandas, terus dia lepaskan hajat tanpa fikir panjang. Tengah-tengah buang air besar tu, dia tengoklah sekeliling tandas tu. Aduh mak, buruk gila tandas. Al-maklum, dah lama orang tak guna. Tapi oleh kerana tak tahan, isteri saya tetap lepaskan hajat dia. Beberapa minit kemudian, isteri saya selesai. Dia pun bukalah paip air untuk basuh, untuk orang kata cuci lah. Malangnya, air tak ada. Dia pun mengeluh dengan agak kuat lah dalam tandas tu. Aduh, air pula tak ada. Sejurus saja selepas dia mengeluh, tiba-tiba dia terdengar ada orang bersuara dalam tandas tu. "Awak kat sebelah? Awak kat sebelah nak tisu ke?" Cara suara tu bercakap teramat slow dan ayu sangat. Dan bunyi suara tu juga teramatlah perlahan. Agak susah untuk menangkap apa yang dikatakan. Tapi mungkin oleh kerana suasana di sana sunyi, isteri saya tetap dapat dengar apa yang suara tu katakan. Jadi isteri saya balas, "Ya cik, saya perlu tisu." Dan orang tadi tanpa bersuara terus menghulurkan tisu dari bawah dinding kubik tu. Isteri saya ambil tisu tersebut dan ucap terima kasih, namun tak terbalas. Isteri saya terus cucilah hingga bersih. Selepas selesai saja, isteri saya bangun. Belum sempat isteri saya buka pintu kubik tandas tu, tiba-tiba terdengar lagi bunyi suara yang sama tadi. "Awak dah okey ke?" Isteri saya dengan pantas membuka pintu sambil jawab, "Ya, saya okey." Semasa isteri saya sedang keluar, alangkah terkejutnya isteri saya apabila dia melihat pintu kubikel tandas di sebelah terbuka luas dan kelihatan langsung tiada orang. Habis tu siapa yang bercakap tadi? Isteri saya dengan pantas berlari menuju ke ofis. Sampai je di ofis, isteri saya ceritakan segalanya pada saya dan kami pun terus pulang ke rumah. Keesokan hari, kami terus berfikir untuk buat tandas dalam ofis. Jadi, saya pun upahlah orang untuk buat tandas di dalam ofis kami. Hari-hari seterusnya memang kami tak guna dah tandas kat luar tu. Kami just guna tandas di ofis saja. Sebenarnya banyak lagi gangguan-gangguan kecil yang kami lalui, tapi kami just buat tak tahu je lah. Okey, cerita seterusnya adalah pengalaman seram yang saya takkan dapat lupakan. Pengalaman yang ketiga.
pada satu hari, saya bawa dua anak saya di ofis. Waktu tu saya dah ada TV dalam ofis. Jadi budak-budak tu boleh layan cerita kartun di TV sambil duduk atas sofa lah. Isteri saya dan saya macam biasa buat kerja. Dipendekkan cerita, pada kali ini juga kami pulang lewat malam. Kali ini agak lewat, sampai pukul 12 malam macam tu lah. Jadi waktu tu kami dah nak pulang dah. Kami siap-siap kemas barang. Saya buka pintu dan pintu grill. Depan pintu tu, bahagian dalam ofis, saya letak satu kotak produk bisnes kami untuk siap-siap diangkat masuk dalam kereta. Jadi sambil-sambil tu saya dan isteri pergi kemas barang-barang lain. Sedang kami mengemas, tiba-tiba ada orang muncul di pintu ofis saya. Kebetulan waktu tu pintu ofis terbuka. Dia pun tanya, "Bang, ada tandas tak? Saya tak tahan sangat ni, nak buang air. Tandas kat ujung sana tak ada air lah. Tingkat bawah pun tak ada air." Saya agak terkejut jugalah. Tiba-tiba je muncul mamat ni. Entah macam mana hari tu, saya benarkan je mamat tu guna tandas ofis. Saya cakap, "Ada, gunalah kat ujung sana." Dia pun masuk tandas. Dalam beberapa minit, saya terdengar seakan ada orang berlari di luar ofis. Saya pun berpaling ke pintu. Saya tengok tak ada orang. Dan alangkah terkejutnya saya apabila saya perasan kotak yang saya letak di pintu tu dah hilang. Jadi saya terus bergegas keluar mencari orang yang mengambil kotak saya tu. Sebab kotak tu penting. Itu adalah produk yang nak dihantar pada klien. Saya dapat dengar bunyi tapak kaki orang tersebut. Saya ikut je bunyi tapak kaki tu. Isteri saya juga ikut sekali di belakang. Saya dan isteri saya memang bergerak pantas lah cari orang tu. Dan tak lama lepas tu, di lift, saya nampaklah orang tu memegang kotak tersebut. Dengan kelam kabut, saya tanya bini saya, isteri saya, "Pintu ofis tadi tutup tak?" Dengan pantas dia jawab, "Tak." Saya pun apa lagi, dengan pantas berlari menuju ke ofis dan saya biarkan isteri saya berurusan dengan orang tadi. Saya bukan apa, saya bimbang dengan anak-anak saya kat ofis tu. Sampai je di ofis, saya tengok seorang anak saya hilang. Saya tanyalah anak yang seorang yang ada dalam ofis tu, "Amir, kat mana adik kamu, Laila?" Amir yang berumur 5 tahun tu pun jawab, "Ada kat luar. Orang tadi ambil, Pa." Hati saya terus gelisah. Astagfirullahalazim. Tak sampai beberapa saat, saya terdengar bunyi tangisan anak saya, si Laila tadi. Saya pun terus tutup pintu ofis dan automatik magnet pintu tu akan kunci pintu. Dan saya terus berlari ke arah tangisan tadi. Dipendekkan cerita, alhamdulillah, saya dapat jumpa Laila seorang-seorang berada di satu sudut. Saya bawa masuk ofis. Saya tutup pintu ofis dan kunci pintu grill juga. Saya pun terus cari isteri saya. Saya pergi ke arah lift tadi. Sebaik saja sampai di lift, kelihatan isteri saya dah tak ada. Saya tekan butang lift. Sambil menunggu, saya tengok di tangga, kot-kot isteri saya turun ikut tangga ke, tapi tak ada. Langsung tak ada dengar orang turun tangga. Lift masih lagi belum sampai. Saya pun keluar dari ruangan menunggu lift lah. Dan saya tengok kiri kanan. Dari jauh, kelihatan seperti seakan-akan seorang perempuan sedang berjalan. Saya pun dengan perlahan mendekatinya. Makin dekat, penglihatan makin jelas. Perlahan je dia jalan. Saya tegurlah, "Hello?" Tapi tak jawab. Perempuan tu seakan-akan pekak ataupun seakan-akan dirasuk. Kerana tangannya straight ke bawah, kepalanya straight memandang ke depan tanpa toleh ke mana-mana pun. Langkahnya perlahan menuju ke depan. Makin lama saya mendekatinya,
Saya yakin perempuan tu sebenarnya adalah isteri saya. Saya pun melajukan pergerakan saya. Alangkah terkejutnya saya apabila saya lihat isteri saya sedang membuka dan memanjat tingkap besar di hujung sekali, dan kelihatan dia cuba untuk terjun. Saya pun apa lagi, terus berlari sepantas yang mungkin untuk menghalang isteri saya dari berbuat demikian. Malangnya saya tak sempat. Isteri saya terjun dari tingkap tersebut. Alangkah pedihnya saya masa tu. Waktu tu saya menangis kuat hati. Saya menjerit sekuat hati. Tanpa berfikir panjang, saya terus buat panggilan kecemasan. Saya ceritakan segalanya. Dipendekkan cerita, isteri saya dibawa masuk ke ward hospital. Nasib baik nyawa isteri saya masih lagi dapat diselamatkan. Itu pun kerana isteri saya bernasib baik. Isteri saya sebenarnya terjatuh atas pokok dan semak-semak yang tebal di bawah tu. Jadi impak jatuh tu tak kuat. Cuma isteri saya agak cedera lah. Alhamdulillah, beberapa bulan selepas tu isteri saya sihat walafiat seperti biasa. Kami bekerja macam biasa di ofis yang sama. Tapi kami dah tak pulang lewat lagi lah. Sebab siang hari kami langsung tak kena gangguan. Sebelum maghrib wajib pulang ke rumah. Saya ada tengok rakaman CCTV kejadian pada malam isteri saya dirasuk tu. Saya lihat orang yang guna tandas ofis saya pada malam tu tak kelihatan di rakaman CCTV. Begitu juga orang yang mengambil kotak tu. Pergerakan kotak tu pun saya tak nampak. Hairan, macam mana kotak tu tiba-tiba boleh berada di ruangan lift? Si Laila pula kelihatan seakan-akan terapung dan menuju keluar dari ofis. Itulah kisah pengalaman saya di ofis yang saya bertugas. Saya sekarang ni lah yang saya sewa sekarang ni. Tapi Alhamdulillah sekarang ni dah tak lagi balik lewat, so tak adalah kena ganggu lah. Jangan sampai melimpasi waktu maghrib lah. Kalau lepas maghrib memang kena ganggu punyalah. Sekian. Terima kasih The Haunting Cruise dan PN. Okey, baiklah saudara, itulah pengalaman yang diceritakan oleh siapa nama dia tadi Rohaizat. Rohaizat nama dia. Okey, baiklah saudara, sampai di sini saja perkongsian daripada Brother Fai. So kita akan berjumpa pada malam besok dengan kisah-kisah seram yang menarik. Bye bye.